Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, pada pagi yang hening ini sekali lagi kita dapat bersama di dalam program tuition online Perlis Mengaji. Kaifa halukum ya abnai wa banati al-ahibba. Selamat hari raya diucapkan, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan bagi yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa, puasa sunat Khamis dan juga sunat Syawal. Jadi bersama Ustazah dalam slot tuition online Perlis Mengaji bagi subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah tingkatan 5. Sekali lagi diperkenalkan, Ustazah ialah Ustazah Nurhayati binti Li yang sekarang merupakan guru bertugas di SMK Said Alwi Kanga Perlis. Baik anak-anak yang dikasihi, pada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita dengan pelajaran kelima, iaitu bahagian pengajian Al-Quran di bawah tajuk Hukum Menutup Aurat. Muka surat 40 hingga 46. Baik. Sama-sama kita hayati bacaan Al-Quran daripada surah An-Nur ayat 30 hingga 31 daripada bacaan Qari Mishari Rashid Al-Lafasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sadaqallahul azim. Demikianlah ayat yang akan kita pelajari pada pagi ini, iaitu ayat 30 hingga 31 dari surah An-Nur. Okey, pada sesi yang lepas kita juga mempelajari ayat dari surah An-Nur, tapi ayat 1 hingga 10. Jadi anak-anak, daripada bacaan Al-Quran tadi, okey, kita lihat pula apakah terjemahan daripada surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Okey. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram, ataupun kita sebut sebagai menundukkan pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kehormatan diri mereka. Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah amat mendalam pengetahuannya tentang apa yang mereka kerjakan. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Okey, ayat 30 Allah bercakap kepada orang-orang lelaki yang beriman. Kemudian ayat 31, khitab Allah kepada wanita-wanita yang beriman pula. Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Okey, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Ini ayat yang mewajibkan hijab ni. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka, au abaihinna, ataupun bapa mereka, au abai bu'ulatihinna, atau bapa mertua mereka, au abnaihinna, atau anak-anak lelaki mereka, au abnai bu'ulatihinna, atau anak-anak tiri mereka, au ikhwanihinna, atau saudara-mara lelaki, saudara-saudara lelaki mereka, au bani ikhwanihinna, au bani akhawatihinna, ataupun anak-anak saudara mereka bagi adik-beradik lelaki daripada adik-beradik lelaki dan juga adik-beradik perempuan, au nisaihinna, ataupun kepada wanita-wanita Islam, au ma malakat aimanuhunna, dan juga kepada hamba-hamba mereka, awit tabi'ina ila ghairi ulil irbati minar rijal, ataupun kepada lelaki tua dari kalangan orang gaji mereka yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan, awit tifli, ataupun kanak-kanak yang belum lagi, alladzina lam yadhharu ala auratin nisa, dan kanak-kanak yang belum lagi mengerti tentang aurat perempuan. Wala yadribna bi arjulihinna, dan janganlah mereka menghentakkan kaki. Wala yadribna bi arjulihinna, janganlah menghentak-hentakkan kaki mereka. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, untuk diketahui orang, untuk beritahu orang bahawa apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Wa tubu ilallahi jami'an, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya, mudah-mudahan kamu berjaya. Sadaqallahul azim. Demikianlah ayat terjemahan dia daripada surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Okey. Sebab nuzul ayat. Okey, sekali lagi Ustazah jelaskan, apabila kita membincangkan tentang sebab nuzul ayat, tidak dapat lari daripada menyebut tentang dua perkara. Yang pertama, siapa. Maknanya ayat itu ditujukan kerana siapa, watak dia. Okey, dan yang kedua ialah apa peristiwa.
peristiwa apa yang menyebabkan turunnya ayat ini. Okey, jadi ayat 30 dan 31 surah An-Nur ini turun berkaitan dengan peristiwa mana? Peristiwa yang berlaku apabila Asma binti Abu Bakar. Okey, watak di sini ialah Asma binti Abu Bakar, yang ini kakak kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu kakak ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, Asma binti Abu Bakar telah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakai pakaian yang nipis. Okey, peristiwa dia Asma menemui Abu Bakar dengan pakaian yang tipis. Okey, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, sabdanya di dalam hadis, baginda bersabda, "Wahai Asma, sesungguhnya perempuan yang telah datang haid tidaklah boleh dilihat kecuali ini sahaja." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan muka dan tangannya. Okey, tangan. Okey, jadi hadis itu menerangkan bahawa Rasulullah menerangkan kepada kepada Asma bahawa perempuan yang telah baligh tidak boleh menampakkan anggota badannya kecuali muka dan tapak tangan sahaja. Maka turunlah ayat ini. Jadi sebab nuzul ini sangat mudahlah, insya-Allah. Sebab nuzul yang paling dalam silibus kita, Zazah ingat, ini adalah sebab nuzul yang paling ringkas. Asma binti Abu Bakar jumpa Rasulullah pakai pakaian nipis. Rasulullah menerangkan bahawa wanita yang telah baligh hanya boleh menampakkan wajah dan dua tangan sahaja. Okey, intisari ayat. Okey, apa yang kita boleh faham daripada ayat 30 dan 31 surah An-Nur? Okey, seperti biasa, hendaklah tulis sekurang-kurangnya 2 poin. Okey, kemudian mulakan dengan perkataan Allah menerangkan, Allah menjelaskan, Allah melarang, Allah memerintahkan, mengikut apa kefahaman ayat kita yang kita pelajarilah. Okey, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada orang Islam, lelaki dan perempuan, supaya memelihara aurat dan mengawal pandangan daripada melihat perkara-perkara yang haram untuk menjaga kehormatan diri mereka. Okey, yang kedua, Allah SWT melarang wanita Islam menunjukkan perhiasannya kepada lelaki ajnabi ataupun lelaki bukan mahram. Yang ketiga, Allah SWT menjelaskan golongan mahram yang boleh melihat aurat wanita seperti suami, ayah, anak lelaki, anak saudara dan lain-lain sebagaimana yang disebut di dalam ayat 31 surah An-Nur. Dan yang keempat, di dalam ayat 30 Allah menyebut perkataan dia, Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah SWT menjelaskan bahawa dia maha mendalam, khabir, maha mendalam pengetahuannya akan segala perbuatan manusia. Okey. Okey, kita lihat kepada pemahaman daripada ayat ini. Apakah yang dikatakan aurat? Pengertian aurat, bila kita sebut pengertian ataupun definisi ataupun takrif, mesti ada dua. Satu ialah dari segi bahasa. Aurat dari segi bahasa ialah sesuatu yang mengaibkan, sesuatu yang memalukan. Manakala dari segi istilah ialah bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram ataupun pandangan ajnabi. Okey, kemudian kita lihat hukum menutup aurat. Berdasarkan dalil tadi, hukumnya adalah wajib bagi lelaki dan perempuan. Islam bertujuan untuk menjaga kehormatan diri. Jadi bila tutup aurat ini, jangan kata perempuan sahaja wajib menutup aurat. Yang wajib menutup aurat lelaki dan juga perempuan. Cuma had aurat mereka adalah berbeza. Okay, kita bincangkan batas-batas aurat, okey, ataupun had-had aurat lelaki dan juga perempuan. Lihat dulu aurat lelaki. Okey, aurat lelaki simple. Sesama lelaki dengan perempuan bukan mahram, dengan perempuan mahram ataupun dengan perempuan bukan Islam, aurat mereka ialah di antara pusat hingga lutut. Antara pusat dengan lutut. Anggota antara pusat dengan lutut wajib ditutup. Jadi, itu batasan aurat lah. Kena faham. Jadi, kalau di atas daripada lutut, dia adalah aurat.
Walaupun sesama lelaki, hukumnya adalah haram diperlihatkan. Okey, manakala aurat perempuan? Aurat perempuan kita lihat kepada golongan mana. Kalau perempuan dengan mahram lelaki, bila sebut mahram ni macam ayah dia, suami dia, adik-beradik lelaki dia, ataupun dengan perempuan Islam, aurat dia ialah di antara pusat dengan lutut. Tetapi dengan perempuan bukan Islam dan juga dengan lelaki yang bukan mahram, lelaki bukan mahram yang duduk dalam rumah, kadang-kadang abang ipar, sepupu, anak saudara, anak saudara tiri. Itu juga adalah kita panggil bukan mahram. Aurat dia ialah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Okey, jadi aurat perempuan kita ada dua jenis. Satu yang antara pusat dengan lutut dan satu lagi seluruh tubuh. Tapi secara umumnya aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tapak tangan. Pengecualian hanyalah kepada golongan yang disebut di dalam surah An-Nur ayat 31 tadi. Kita lihat pula kepada sebab diwajibkan menutup aurat. Setiap syariat yang datang ada dia punya sebab, ada dia punya hikmah mengapa Islam mewajibkan umat Islam menutup aurat. Yang pertama, untuk menjaga dan memelihara kehormatan, kesopanan dan maruah diri. Bertutup ini dapat menjaga kehormatan dirilah. Yang kedua, menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan maksiat. Banding antara orang yang menutup aurat dengan orang yang tidak menutup aurat, yang mana lebih banyak terlibat dengan gejala maksiat, tentulah orang yang tidak menutup aurat, kerana ia boleh mengundang pandangan jahat manusia yang berniat jahat kepada mereka. Yang ketiga, dapat membezakan kepribadian orang Islam dengan orang bukan Islam. Kalau kita lihat perempuan yang berpakaian menutup aurat, kita tahu dah, dia pakai tudung contohnya, dia tu orang Islam dah tu. Tapi kalau kita lihat dia dengan rambut tak tutup, rambut merah, rambut color biru, color hijau, pakai seluar pendek, kita akan tertanya-tanya, ini Islam ke bukan Islam? Kalau ustazah, kalau di kalangan pelajar ustazah, sebab di Perlis ni ramai orang bukan Islam dari bangsa Siam kan, kita akan tanya, itu Islam ke Siam tu? Kalau di luar Perlis mungkinlah bangsa lain kan. Tapi itulah, kalau kita memakai pakaian menutup aurat, kita dapat bezakan di antara kepribadian Islam dengan bukan Islam. Yang ketiga, menggambarkan umat Islam yang patuh dan taat kepada perintah Allah dan amanahnya. Kenapa kita tutup aurat? Sebab Allah suruh. Ada apa pendapat, tak apalah, tak tutup aurat, hati baik. Orang yang tutup aurat belum tentu lagi baik, betul. Tapi dari segi keimanan kepada Allah, kepatuhan kepada pencipta, tentulah orang yang menutup aurat itu dia patuh kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kepatuhannya, Allah beri hidayah dia untuk menjadi lebih baik. Baik, kita teruskan dengan garis panduan di dalam pergaulan antara lelaki dengan perempuan. Allah menciptakan lelaki dan perempuan untuk saling berkenal-kenalan. Tetapi Allah juga menetapkan garis panduan. Tak boleh bergaul bebas. Yang pertama, Islam tidak membenarkan pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan tanpa batas. Boleh faham kan? Pergaulan bebas ni macam mana? Bercampur lelaki perempuan yang bukan mahram, bertepuk tampar, tidak menutup aurat, tidak ada batas lah. Keluar siang malam tak kira masa, bernaik motor berdua-dua, itu berkata pergaulan bebas. Yang kedua, Islam membenarkan pergaulan antara lelaki dengan perempuan dalam perkara-perkara yang diharuskan syarak. Bukan tak boleh sepenuhnya, tetapi dibenarkan dalam perkara yang diharuskan syarak. Contohnya di dalam belajar. Dalam kelas kita ada lelaki, ada perempuan. Ketika bekerja, kat pejabat, ada lelaki, ada perempuan.
Kemudian di dalam muamalat, jurujual, pembeli, lelaki dan perempuan, dibenarkan tak? Dibenarkan di dalam batas yang dibenarkan dengan tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh syarak. Okey. Yang ketiga, haram bagi lelaki melihat aurat perempuan, begitu juga sebaliknya. Ini kena betulkan. Selalu bila disebut melihat aurat, sinonim dengan tak boleh tengok aurat wanita. Tapi wanita tengok aurat lelaki tak apa. Siapa cakap macam tu, hukumnya tetap sama. Haram wanita melihat aurat lelaki sebagaimana haram lelaki melihat aurat wanita. Okey, itu hukum yang telah ditetapkan oleh agama. Kewajipan mengawal pandangan daripada perkara-perkara mungkar. Di dalam ayat 30 Allah menyebut khusus kepada kaum muslimin, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, tundukkan pandangan, sekat pandangan. Manakala di ayat 31 Allah menyebut khusus kepada wanita Islam pula, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, suruh perempuan tundukkan pandangan atau menyikat pandangan. Mengapa Islam menyuruh muslimin dan juga muslimat mengawal pandangan daripada perkara-perkara haram ataupun perkara-perkara mungkar? Okey. Pertama, Islam tidak membenarkan lelaki dan perempuan bertentangan mata antara satu dengan yang lain kecuali disebabkan sesuatu yang diharuskan. Okey, kenapa? Kerana pandangan mata yang tidak terkawal antara lelaki dengan perempuan boleh menjadi muqaddimah yang membawa kepada zina. Okey, dalam sesi lepas kita belajar tentang hukum zina, kita dah sebut tentang dalil wala taqrabuz zina. Janganlah menghampiri zina, dan antara pintu-pintu zina ini ialah pandangan mata. Jadi perkara seperti ini mesti dihindarkan. Di dalam kaedah fiqh dia menyebut sebagai sadduz zara'i ataupun sadduz zari'ah, menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara yang dilarang tersebut. Okey, yang ketiga, perempuan Islam juga dilarang memperlihatkan perhiasan melainkan kepada suami dan mahram. Jadi bab perhiasan ni ada perbincangan. Okey, ma zahara minha. Hikmah diwajibkan menutup aurat. Yang tadi tersebut sebab kenapa tak boleh, kenapa kena tutup aurat. Sekarang hikmah bila kita menutup aurat, apa hikmah dia, apa faedah dia, apa kelebihan dia. Okey, yang pertama, memuliakan manusia sebagai makhluk yang paling istimewa. Di antara makhluk Allah yang banyak di dunia ini, yang kita boleh lihat dengan mata kasar kita, manusia adalah makhluk yang berpakaian menutup aurat. Cuba kita lihat binatang. Ada binatang dia ada kulit, ada bulu, macam tu sahaja, tapi aurat dia terdedah. Contohnya lembu. Okey, kambing, boleh nampak kan? Kucing ke kat rumah kita, aurat dia terdedah tak? Walaupun dia ada bulu, ya. Tapi kita tak. Manusia ni makhluk istimewa. Kalau kita lihat semut ke kerengga, mereka ada pakaian tak? Tak ada. Jadi kalau kita tak nak tutup aurat, kita sama level dengan binatang-binatang. Sedangkan Allah mengangkat darjat manusia di sisi Allah. Okey, yang kedua, membentuk diri menjadi insan yang beradab. Kalau kita lihat orang yang tak tutup aurat, tutup sikit-sikit lah. Kalau kita belajar sejarah, zaman prasejarah dulu, kita lihat kan, orang zaman batu, dia tutup sikit. Sebab apa mereka tutup sikit? Sebab mereka tidak ada pakaian. Tapi zaman sekarang kita pakai yang senang. Tapi orang nak tutup sikit juga. Mereka kembali kepada manusia yang zaman purba lah. Jadi manusia yang tidak beradab. Okay, yang ketiga, dapat mengelakkan diri daripada sebarang fitnah. Okey, kalau kita pakaian menutup aurat, kurang terdedah kepada fitnah berbanding orang yang berpakaian tidak menutup aurat, berpakaian seksi lah. Sagi gambar dia keluar sana, keluar sini. Dia buat macam-macam, superimpose dan superimpose, berlaku pelbagai fitnah. Hasil daripada dia tidak menutup aurat. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang keempat, melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia dan patuh kepada syariat Allah, insya-Allah. Daripada
hikmah kita menutup aurat. Okey, akibat mendedahkan aurat. Okey, ini bagi orang yang mendedahkan aurat. Na'udzubillah min zalik. Yang pertama, kita ulang balik, terdedah kepada fitnah. Tadi apa yang saya terangkan tadi. Yang kedua, menggambarkan tahap keimanan yang belum mantap. Sebab menutup aurat ini perintah Allah. Dan hanya orang yang iman dia mantap sahaja dapat mengikut perintah Allah. Jadi kalau dia tak boleh nak ikut apa yang Allah perintahkan, maknanya iman dia kepada Allah belum mantap. Ataupun kita kata mempunyai iman yang lemah. Okey, yang ketiga, diganggu lelaki yang tidak bermoral. Kalau perempuan diganggu lelaki yang tidak bermoral. Okey, dan yang keempat, terdedah kepada perbuatan zina. Perbuatan zina, perbuatan rogop dan perbuatan-perbuatan maksiat lain yang berpunca daripada pendedahan aurat. Okay. Ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan oleh syarak. Okey, dan pakaian ataupun perhiasan diri yang dibenarkan oleh agama Islam. Kita lihat yang pertama, pakaian yang menutup aurat. Nak pakai macam mana pun, fashion macam mana pun, syarat dia mestilah menutup aurat. Okey, yang kedua, tidak nipis atau jarang. Yang ketiga, pakaian longgar dan selesa, iaitu tidak ketat yang boleh menampakkan bentuk badan. Yang keempat, pakaian lelaki tidak menyerupai pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya. Maknanya tidak boleh memakai pakaian yang berlainan jantina. Lelaki pergi pakai gaun contohnya. Sambut hari raya pakai gaun. Ataupun semayang pakai telekung. Ustazah tidak menyebut nama mana-mana pihak. Tetapi kita tahulah perkara-perkara ini berlaku dalam masyarakat kita. Dan kita berlindung daripada tergolong daripada golongan seperti ini. Okey, yang keempat. Lelaki tidak boleh memakai emas dan sutera. Kerana emas dan sutera ini perhiasan yang khusus untuk wanita. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajar ustazah dia suka tanya, kenapa? Ada benda yang Allah perintahkan kita kena ikut tanpa mempersoalkan kenapa. Kenapa kalau kita kentut, pergi ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, tak basuh punggung? Kenapa? Okay. Benda-benda macam ni tak perlu persoalkan. Kenapa Allah melarang lelaki memakai emas dan sutera? Ia adalah daripada Allah. Hikmah dia, Allah Maha mengetahui. Tetapi dari segi akalnya, emas dan sutera ini melambangkan kelembutan. Sekali pakai sutera, jadi lembut. Okey, yang kelima, yang keenam. Tidak menyerupai pakaian upacara agama lain. Dia tak bolehlah pakai pakaian yang kita lihat ini seolah-olah pakaian upacara ataupun pakaian yang dipakai oleh padri contohnya. Atau pakaian Tok Sami ke. Yang sekali kita nampak tu dah serupa. Itu tidak dibenarkan. Ada pun pakaian yang menyerupai budaya bangsa lain adalah dibenarkan. Contohnya memakai cheongsam. Tapi cheongsam yang asal tu dia singkat, tak tutup aurat, tak bolehlah, kena buat modifikasi, buat alter jadi cheongsam muslimah ke, cutting dia tak ikut bentuk badan, barulah dibenarkan. Okey. Pengajaran ayat. Okey, bila sebut ayat Quran mestilah ada pengajaran apa yang boleh kita ambil pengajaran untuk diri kita. Baik anak-anak. Sebut pengajaran mestilah bermula dengan perkataan kita hendaklah. Kita mestilah, umat Islam hendaklah, umat Islam mestilah. Elakkan daripada menggunakan perkataan Allah memerintahkan. Allah ini duduk dalam intisari. Kalau intisari bermula dengan perkataan Allah, kalau pengajaran ayat mulakan dengan perkataan kita. Kita dapat apa? Okey? Berdasarkan ayat 30 hingga 31 surah An-Nur. Okey, pertama, umat Islam wajib menutup aurat dengan sempurna. Dan bila pengajaran ni, biasanya markah dia 2 markah untuk satu pengajaran. Anak-anak gunakanlah kata
hubung. Kata hubung contohnya kabus. K kerana, A agar, B bagi, U untuk, S supaya. Okey, kat sini Ustazah biasa gunakan agar untuk bagi senang lah. Tapi boleh juga digunakan kata hubung yang lain. Tidak terhad kepada kabus sahaja. Mengikut kesesuaian ayat. Okay, yang penting ada kata hubung. Dan kalau boleh kata hubung itu kalau dalam menjawab peperiksaan di-highlightkan. Kalau ada highlighter boleh highlight. Macam kat sini Ustazah highlight dengan tulisan merah. Dalam periksa kamu tak boleh guna pen merah. Guna highlighter ataupun guna huruf besar ke bagi memudahkan pemeriksa nampak ini adalah kata hubung. Okey. Umat Islam wajib menutup aurat dengan sempurna agar mendapat keredaan Allah. Okey, buat ayat pengajaran ni tak perlu susah-susah agar dapat keredaan Allah, agar dirahmati oleh Allah, agar jiwa tenang. Macam tu je. Yang kedua, kita hendaklah menjaga pandangan mata daripada melihat perkara yang haram supaya terhindar daripada perbuatan maksiat. Yang ketiga, umat Islam mestilah menjaga batas pergaulan agar maruah dan kehormatan diri terpelihara. Okay, dapat tak anak-anak? Buat pengajaran tak susah ya. Dan lain-lain pengajaran lah yang boleh kita ambil daripada ayat 30 dan 31 surah An-Nur. Sepintas lalu kita melihat soalan SPM sebenar yang keluar berdasar tajuk ini. Tajuk hukum menutup aurat. Okay, pada tahun 2013 keluar ayat dia surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Dia bawakan ayat Al-Quran. Maksud memang tak ada. Okey, maksud terjemahan Al-Quran tak ada. Jadi anak-anak kena faham. Ayat 1 hingga 10 cerita tentang zina, qazah dan li'an surah An-Nur. Kalau 30 hingga 31 tentang hukum menutup aurat. Itu kena set dalam kepala sendirilah, kena save. Kalau tak faham ayat tu nak cerita lagi tulis sababun nuzul yang lain, intisari ayat yang lain. Yang tu tak dapat orang nak tolong kecuali diri kita sendiri. Buat ulang kaji banyak-banyak ya. Okey, nyatakan sebab nuzul ayat di atas. Okey, boleh ingat tak watak dia siapa tadi? Asma binti Abu Bakar. Apa peristiwa? Beliau menemui Rasulullah dengan memakai pakaian yang nipis. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepadanya bahawa perempuan yang telah balik tidak boleh menampakkan anggota badannya kecuali muka dan tapak tangannya sahaja. Maka turunlah ayat ini. Boleh tulis macam tu? InsyaAllah 2 markah. Seterusnya, soalan, apakah yang dimaksudkan dengan aurat menurut syarak? Okey, aurat dari segi bahasa sesuatu yang mengaibkan. Aurat dari segi syarak ialah, okey, buat tulis sikit ya. Ustazah lupa nak tulis ni. Aurat menurut syarak ialah bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau ajnabi. 2 markah. Nyatakan batas aurat berikut. A. Lelaki. B. Perempuan. 2 markah diperuntukkan. Okey, jadi jawapan dia ialah batasan aurat berikut ialah A. Lelaki. Antara pusat hingga lutut ataupun antara pusat dengan lutut 1 markah. B. Perempuan. Seluruh tubuh kecuali muka dan 2 tapak tangan 1 markah. Seterusnya, nyatakan hukum tajwid pada kalimah Al-Quran yang bergaris. Absarihim wa yahfazu. Mim mati berjumpa dengan huruf waw. Hukum dia apa? Aywa. Izhar syafawi. Khabirum bima. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Di atas tanwin tu ada mim kecil di atas dia. Boleh nampak dah. Hukum dia adalah iqlab. Au abaihinna. Dah keluar jawapan dah. Mat wajib muttasil. Mat berjumpa dengan hamzah di dalam satu kalimah. Dan ar-rijal. Alif lam
Syamsiah. Okey, 4 markah untuk hukum tajwid. Okey, kemudian tahun 2014 keluar di dalam soalan objektif. Dikeluarkan potongan ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Okey, janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka illa ma zahara minha, kecuali apa yang zahir daripadanya. Okey, apakah maksud perkataan yang bergaris? Apa yang zahir daripadanya? Apa anggota yang boleh diperlihatkan? A, muka, B, leher, C, lengan, D, kaki. Okey, kalau tak tahu pun secara logiknya pun memang boleh nampak lah leher, lengan, kaki tu semuanya aurat, muka sahaja yang bukan aurat. Kalau tak faham maksud ma zahara minha kan. Sebenarnya ma zahara minha ini muka dan 2 tangan. Apa yang zahir yang boleh dilihatkan ialah muka dan juga 2 tangan. Tapi kat sini pilihan dia ialah muka sahaja. Okey, sedikit masa lagi Ustazah bawakan sedikit soalan latih to be. Ni tajuk ni last kali 2013 2014. Dia lama dah tak naik ni. Okey, contoh soalan. Aurat merujuk kepada. Okey, jawab sendirilah. Masing-masing jawab Ustazah bagi. A, bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup daripada pandangan bukan mahram. B, perhiasan diri yang tidak dibenarkan ditunjukkan kepada lelaki. C, mengawal pandangan daripada melihat perkara-perkara yang tidak diharuskan. D, melindungi tubuh badan daripada pandangan lelaki mahram. Mana jawapan dia? Okey, jawapan dia ialah A. A, bahagian tubuh badan yang wajib ditutup daripada pandangan bukan mahram. Soalan kedua, apakah maksud ajnabi? A, lelaki dan perempuan yang diharamkan berkahwin. B, lelaki dan perempuan yang diharuskan berkahwin. C, lelaki dan perempuan yang ada pertalian darah. D, lelaki dan perempuan yang dibenarkan bergaul. Okey, boleh dapat jawapan? Jawapan dia ialah B, lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin. Ajnabi ni bukan mahram. Okey. Kalau A tu lelaki yang perempuan yang haram berkahwin tu mahram. Okey, 3. Antara ciri-ciri pakaian dan perhiasan yang diharuskan ialah 1. Hendaklah menutup aurat. 2. Lelaki yang memakai pakaian daripada sutera. 3. Hendaklah longgar dan selesa. 4. Tidak menyerupai pakaian jantina yang berlawanan. Mana pilihan jawapan? 1, 3 dan 4. 2 tu lelaki memakai pakaian sutera adalah tidak diharuskan, diharamkan. Baik, soalan seterusnya, terangkan 2 sebab Islam mewajibkan umatnya menutup aurat. Okay, sekali lagi saya ingatkan, soalan terangkan. Ni bulatkan, terangkan. Terangkan mesti ada isi dan juga huraian. Guna kata hubung. Dia minta 2. Okey. Bila kita nak jawab soalan, kita tulis balik apa kehendak soalan. 2 sebab Islam mewajibkan umatnya menutup aurat adalah kerana, jawab dalam bentuk point dash, untuk menjaga kehormatan diri umat Islam. Sebab soalan terangkan, kena ada kata hubung, agar tidak diceroboh oleh orang lain. Yang kedua, dapat membezakan kepribadian orang Islam dan orang bukan Islam kerana mudah dikenali melalui pakaian mereka. Ini contohlah, contoh jawapan. Anak-anak mungkin boleh beri jawapan yang lain, tapi guna kata hubung kerana soalan ini terangkan. Baik, akhir sekali Ustazah mengucapkan terima kasih kepada penganjur yang telah mengupayakan program tuition online Peris Mengaji ini daripada fasa 1 sehingga dah sekarang masuk fasa yang keempat. Okey, iaitu Jabatan Ehwal Agama Islam Perlis, JAIPS, dengan kerjasama MAIPS, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis, Kerajaan Negeri Perlis,
Dedikasi diucapkan terima kasih kepada kru yang bertugas siang dan malam dengan penuh dedikasi. Okay, pray, stay at home and study. Thank you frontliners. Kita jaga kita, duduk rumah, ingat jangan patuh kepada arahan kerajaan. InsyaAllah, semoga Allah mengangkat musibah COVID-19 daripada kita dalam masa yang segera. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.